Rabbi yassiru la tu'assiru tamimul khairi ya karim amma ba'du. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan kuliah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan diri saya sendiri, kerana daripada KL tadi bertolak awal dah, tapi dekat tu Sungai Besi dekat 30 minit tak bergerak. Jadi dekat 2 jam juga atas jalan tadi. Jadi mohon maaf di atas kelewatan. InsyaAllah lain kali saya datang pukul 4 daripada rumah, insyaAllah. Oh, biro taskin boleh minta daripada Tuan Arif Irfan sorry, Ustaz Irfan minta sharekan sikit biodata. Nama biasanya orang panggil Ashraf Amirul. Saya berasal daripada Kelantan. Sambung pengajian ke Mesir, sambung ke pengajian ke Universiti Al-Azhar dalam bidang perubatan dekat Mesir dalam 7 tahun. 7 tahun lebih dekat Mesir. Sebab ambil subjek-subjek agama jugalah, so dia macam lama sikit. Balik daripada Mesir, dapat tawaran, biasalah menganggur setahun dulu. Kena cerita tu menganggur setahun, dapat tawaran bekerja berkhidmat dekat Hospital Kuala Lumpur. Sampai ke hari inilah, dah 2 tahun lebih, alhamdulillah. Tu je kot, nanti boleh tengok. Nanti insyaAllah kita akan berkenalan dari masa ke semasa, boleh insyaAllah. Ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang kita huni pada hari ini, bumi yang kita tengah duduk pada hari ini, Allah berikan kepada kita pelbagai nikmat. Dan ketahuilah, jumlah rakyat ataupun jumlah manusia yang ada pada hari ini seramai 8 bilion manusia yang ada pada hari ini. Itu rekod pada tahun lepas. Tahun ini mereka masih lagi mengkaji berapa ramai lagi manusia yang bertambah dan berapa ramai lagi manusia yang dah berkurang. Tapi yang tolak tambah minusnya adalah 8 bilion manusia yang Allah ciptakan yang hidup di atas muka bumi sampai ke hari ini. Dan daripada 8 bilion itu hanya 2 bilion ataupun 2.1 bilion sahaja manusia yang bergelar Islam. Itulah hakikat dunia pada hari ini. Sebab itulah kita patut bersyukur kerana Nabi sempat menyampaikan satu berita yang sangat menakutkan kepada kita semua. Sebagai apa? Sebagai persediaan. Sebab itulah kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin", tidak ada seorang nabi dan tidak ada seorang rasul pun, melainkan mereka akan khabarkan kepada umat-umat mereka akan bahayanya Dajjal. Sebab itulah bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam lagi. Bermula daripada Nabi Nuh telah pun bagi tahu kepada umat dia, sesungguhnya akan datang satu makhluk yang akan merosakkan, akan datang satu makhluk yang akan mengambil iman kamu, akan datang satu makhluk yang fitnah dia melibatkan keimanan dan kekufuran. Nabi Nuh dah pun bagi tahu kepada umat dia. Sedangkan Nabi Nuh tahu yang Dajjal ni bukan di zaman dia akan muncul. Nabi Sulaiman tahu yang Dajjal bukan di zaman dia. Tapi Nabi Sulaiman bagi tahu kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya akan datang satu hari nanti di akhir zaman satu makhluk namanya Dajjal. Sesungguhnya Dajjal akan bawa fitnah keimanan dan kekufuran. Dulu dah bagi tahu. Kenapa mereka dah bagi tahu kepada umat mereka? Jawapan para ulama, disebabkan para nabi dan para rasul dulu dirisau bukan untuk diri dia, tapi dirisau untuk umat dia, ditakuti terjumpa dengan Dajjal. Sebab tu dia bagi tahu juga. Dan nombor 2, disebabkan fitnah Dajjal ni adalah satu fitnah yang luar biasa, melibatkan keimanan dan kekufuran. Disebabkan itulah mereka bagi tahu juga kepada umat-umat mereka dahulu. Jadi 2 berita terbaik adalah akan munculnya satu orang lelaki bernama Imam Mahdi. Itulah satu berita yang akan menggembirakan umat Islam ketika itu. Sebab bila mana Imam Mahdi muncul, Muhammad ibn Abdullah al-Mahdiyun, bila mana Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi akan menebarkan keadilan di atas muka bumi. Seperti mana banyaknya kezaliman di atas muka bumi ketika itu, itulah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi akan jadi pemerintah. Nanti kita akan ceritakan. Nombor 2, berita terbaik untuk umat baginda Nabi SAW adalah umat aku akan melihat satu orang Nabi lagi.
dan Nabi itu adalah Nabi Ulul Azmi, dan umat aku sempat bertemu dengan Nabi itu dan sempat hidup dengan Nabi itu, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan dua berita yang akan menakutkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nombor satu adalah yang kita sebut tadi, Dajjal, dan yang kedua adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ada satu hadis daripada Abu Huzaifatul Yamani, Nabi menceritakan kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni di antara sahabat Nabi yang banyak menyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huzaifah, kalau kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huzaifah, banyak yang diriwayatkan oleh Abu Huzaifah adalah melibatkan akhir zaman, yang melibatkan kemungkaran, yang melibatkan kerosakan. Sehingga kan di kota Madinah, Nabi bagi tahu kepada Abu Huzaifah, wahai Abu Huzaifah, aku nak bagi tahu kepada kamu ada 10 orang munafik yang berada di kota Madinah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan salah seorang daripada mereka, salah seorang daripada nama-nama munafik itu adalah menteri di zaman Umar ibn Khattab. Tapi Abu Huzaifah disebabkan dia pegang rahsia Nabi, dia simpan rahsia Nabi, dia tak bagi tahu kepada Umar. Dia tak bagi tahu kepada Umar. Meskipun Saidina Umar ibn Khattab banyak kali bertemu dengan Huzaifah, korek cerita banyak kali, tapi tak pernah dikeluarkan oleh Abu Huzaifah. Cuma ada beberapa hadis Nabi yang Nabi izinkan untuk Abu Huzaifah ceritakan kepada kita, baru diceritakan oleh Abu Huzaifatul Yamani. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, hari ini aku nak bagi tahu kepada kamu satu rahsia yang sangat besar untuk umat aku. Satu hari Nabi bertemu dengan Huzaifah di satu tempat. Ketika itu Nabi nak bagi tahu kepada Huzaifah satu rahsia yang Nabi simpan lama. Dan ketika mana Huzaifah sampai, wahai Huzaifah, hari ini aku nak sampaikan satu berita kepada kamu, dan berita ini sangat besar untuk umat aku yang akan datang, kata Nabi SAW. Berita nombor satu yang disampaikan Nabi kepada Abu Huzaifah adalah, kata Nabi SAW, kalian akan diperintah. Berita nombor satu adalah kalian akan diperintah dengan satu pemerintahan kenabian, kata Nabi SAW, iaitu pemerintahan aku, kata Nabi. Hanya Allah sahaja tahu berapa lama tempoh pemerintahan itu. Maksud dia, cerita ini Nabi ceritakan kepada Huzaifah ketika mana Nabi masih lagi hidup. Nabi nak bagi tahu kepada kita, umat yang tak sempat bertemu dengan Nabi, ada beberapa berita yang Nabi sangat takut, dan Nabi nak Abu Huzaifah ceritakan kepada kita. Berita nombor satu adalah akan datang, kalian akan diperintah dengan satu pemerintahan kenabian, iaitu pemerintahan aku. Hanya Allah sahaja yang tahu berapa lama tempoh dia. Lalu zaman pemerintahan Nabi ni dah pun berlalu di kota Madinah selama 10 tahun. Dah pun berlalu. Maka kata Nabi, apabila pemerintahan aku telah pun berakhir, kamu akan melihat akan naik satu kerajaan, satu pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, dan mereka akan diangkat melalui majlis syura, iaitu Saidina Abu Bakar diangkat di hari kewafatan Nabi, dipilih oleh majlis syura. Saidina Umar bin Khattab, Osman dan Saidina Ali. Mereka adalah Khulafa Ar-Rashidin yang disebut oleh Nabi SAW. Lalu bila mana pemerintahan Nabi telah pun berakhir, kata Nabi, akan lahir satu kerajaan yang kedua, iaitu digelarkan oleh Nabi SAW Khulafa Ar-Rashidin. Lalu yang nombor 3, kata Nabi, selepas pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, kata Nabi, umat Islam akan dipimpin oleh satu kerajaan yang digelarkan oleh Nabi kerajaan monarki. Kerajaan monarki ini adalah kerajaan mulkan al-Tad, kerajaan warisan. Sebab itulah bila mana Khulafa Ar-Rashidin habis, berakhirnya zaman pemerintahan Saidina Ali, maka berlakulah perbalahan Islam dan sebagainya panjang. Maka naiklah satu kerajaan yang digelarkan sebagai kerajaan Muawiyah. Muawiyah naik, maka bila mana Muawiyah wafat, dia angkat anak dia bernama Yazid ibn Muawiyah. Itulah dinamakan sebagai kerajaan monarki, kerajaan warisan. Bila mana anaknya Yazid ibn Muawiyah wafat, dia naik, angkat lagi anak dia, ahli keluarga dia, dan Nabi sambung kerajaan monarki lagi. So kerajaan monarki ni yang pertama sekali adalah kerajaan Muawiyah. Bila mana kita tengok sirah, bila mana kerajaan Muawiyah jatuh selama 100 tahun, maka kita dapati ada satu kerajaan yang digelarkan sebagai Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ni bertempat di Iraq.
Dan kerajaan ini lama, selama 600 tahun. Dan bila mana kerajaan Abbasiyah mengamalkan monarki juga, maka kita dapati selepas kerajaan Abbasiyah jatuh selama 600 tahun, dan naiklah satu kerajaan iaitu Utsmaniyah. Kata Nabi SAW, wahai Huzaifah, selepas daripada kerajaan monarki itu jatuh, selepas kerajaan monarki itu jatuh, kalian akan dipimpin oleh satu kerajaan mulkan Jabriyah, iaitu satu kerajaan yang zalim. Dipimpin oleh pimpinan yang zalim, dibuat satu aturan-aturan, peraturan-peraturan yang zalim, menyebabkan rakyat ketika itu mengalami satu kesesaan, menyebabkan rakyat ketika itu tertekan, dan menyebabkan rakyat dalam keadaan yang kesusahan ketika itu. Dan zaman ini disyarahkan oleh para ulama, zaman ini adalah zaman yang sangat lama, tempoh yang sangat lama. Dan yang nombor 5 yang terakhir sekali, kata Nabi SAW, wahai Huzaifah, bila mana kerajaan mulkan Jabriyah itu ataupun kerajaan yang zalim itu jatuh, kalian akan dapati akan naik satu kerajaan, yang mana kerajaan inilah adalah kerajaan yang paling akhir untuk bumi ketika itu, iaitu kerajaan kenabian. Dan zaman inilah yang akan membahagikan umat Islam, umat Nabi SAW. Di zaman kenabian inilah orang yang zalim akan dihukum dan orang yang adil akan diangkat. Lalu kata Nabi, poin yang nombor 5 yang disebut oleh Nabi SAW, wahai Huzaifah, selepas kerajaan yang zalim itu jatuh, maka kalian akan dapati ada satu kerajaan yang baru akan naik, dan kerajaan itu akan dipimpin oleh seorang Nabi. Dan Nabi itu disebut oleh para ulama adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi nak sampai kepada kerajaan Nabi Isa itu, umat Islam akan melalui pelbagai cabaran. Umat Islam akan melalui pelbagai cabaran. Kerana kita tengok, bila mana Nabi Isa nak memerintah kerajaan Islam ketika itu, umat Islam akan bertemu dengan Dajjal dahulu, baru Nabi Isa turun. Tapi Nabi Isa tidak akan turun, melainkan ada satu orang yang disebut oleh Nabi SAW, dia adalah ahli keluarga aku dan dia adalah keturunan aku, namanya seperti nama aku, iaitu Muhammad ibn Abdullah al-Mahdiyun. Satu ketika kerajaan yang kita tengok pada hari ini ataupun akan datang, akan sampai di satu tahap, manusia dah sampai satu tahap yang maksimum, yang manusia akan mengalami satu tekanan. Semua manusia di atas muka bumi akan mengalami satu keresahan. Peperangan demi peperangan akan berlaku, kekacauan demi kekacauan yang akan berlaku kepada dunia ketika itu. Kezaliman, satu dunia merasai kezaliman ketika itu. Orang yang benar akan dihukum, orang yang salah akan diangkat. Ketika mana orang yang benar berkata, mereka akan anggap orang benar itu bercakap bohong. Dan ketika mana orang yang berbohong itu bercakap, mereka akan sangka dialah kebenaran. Inilah zaman dia. Lalu bila mana tempoh kekacauan itu berlaku, tidak akan keluarnya Imam Mahdi, melainkan bumi ketika itu akan mengalami satu kezaliman yang meluas. Dan ketika itulah Imam Mahdi akan muncul. Dan kemunculan Imam Mahdi, dia akan menebarkan keadilan di atas muka bumi, seperti mana banyaknya kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana dunia ketika itu dalam keadaan yang tidak stabil, ekonomi tak stabil, politik tidak stabil, kemanusiaan tidak stabil, sesama kita bergaduh dan berperang dan sebagainya, ketika itulah semua manusia mencari di manakah Al-Mahdiyun, di manakah Imam Mahdi. Sebab itulah bila mana kita berbincang topik Imam Mahdi ni, kita mula back to basic balik. Kerana Imam Mahdi tidak akan muncul melainkan bumi dalam keadaan kerisauan. Sebab Imam Mahdi ni adalah satu orang manusia yang lahirnya di Madinah, besarnya di Madinah, dan dia adalah berbangsa Arab. Maka tertolaklah yang mengaku Imam Mahdi di Seremban baru-baru ni. Ada di Seremban mengaku Imam Mahdi. Dia tak belajar habis, patut dia belajar yang kedua, berbangsa Arab, baru tarik diri. Poin seterusnya, Imam Mahdi adalah lelaki. Kalau buka YouTube, Imam Mahdi perempuan banyak. Ya, saya heran macam mana lelaki menjadi pengikut-pengikut dia. Allahu a'lam.
Maka di antara syarat nak menjadi Imam Mahdi ni, nombor satu adalah umat Nabi SAW. Syarat yang kedua adalah mesti lelaki. Syarat yang ketiga, Imam Mahdi ni mesti daripada keluarga Nabi SAW. Kerana kata para ulama, daripada pecahan sanad Nabi SAW, keturunan Nabi daripada Hasan dan Husain. Daripada Hasan dan Husain inilah akan lahirnya Muhammad ibn Abdullah. Boleh jadi ayah Imam Mahdi ni adalah daripada Husain dan ibunya daripada Hasan. Maka daripada pernikahan itulah akan lahirnya Muhammad ibn Abdullah. Kerana ayah Nabi pun sama dengan kerana ayah Imam Mahdi pun namanya seperti nama ayah Nabi SAW. Jadi Imam Mahdi ni dia satu orang manusia yang membesar macam kita. Dia bersekolah macam kita, dibesarkan macam kita, kehidupan dia macam kita, dan kelahiran dia pun macam kita. Tidak ada macam Nabi kan, kelahiran yang ditunggu-tunggu, bulan dan bintang turun ke bumi semata-mata nak melihat wajah Nabi, terpancar satu cahaya dan terpadamnya satu api. Kekecohan berlaku di bumi Madinah kerana puak-puak Yahudi menunggu kelahiran Nabi. Uzur ila sama, sesungguhnya bintang Muhammad telah pun lahir, maka carilah Muhammad, carilah Nabi akhir zaman, bunuhlah mereka, bunuhlah Nabi akhir zaman. Itu yang terjadi pada hari kelahiran Nabi SAW. Tapi Imam Mahdi ni seperti kita, lahirnya macam biasa di hospital, ada lahir di rumah, ada lahir dalam kereta. Baru-baru ni saya kerja dekat Kecemasan. Tak tahulah, mungkin dia salah timing ke macam mana. Suami dia salah timing ke, salah tengok tarikh ke. Dia bawa laju baguslah kereta tu, tapi sampai-sampai baby dah keluar dekat pintu. Sampai-sampai tu isteri kat belakang, bini kat belakang. Sampai-sampai bila mana kita buka pintu, baby dah keluar, cantik. Itu pun boleh jadi kepada Imam Mahdi. Sebab kehidupan Imam Mahdi macam kita, tidak ada kelebihan langsung pada ketika itu. Tapi sampai satu ketika bila mana Allah menterbiah satu malam Imam Mahdi. Satu malam Allah menganugerahkan satu ilmu yang luar biasa kepada Imam Mahdi, satu kelebihan yang luar biasa kepada Imam Mahdi. Dan ketika itulah dikatakan para ulama, bila mana satu hari Imam Mahdi nak pergi ke kota Mekah, di usianya dalam 30 ke 40 tahun, dia nak pergi ke kota Mekah. Tujuan dia adalah untuk menunaikan ibadah haji sahaja. Imam Mahdi bila mana dia mengaku dia adalah Imam Mahdi, maka dialah manusia yang paling alim. Bila mana Imam Mahdi mengaku yang dia Imam Mahdi, maka kita tahu dialah orang yang paling soleh. Bila mana dia mengaku dia Imam Mahdi, dialah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari ini kita tak tahu siapakah ulama yang paling dekat dengan Allah, betul tak? Kalau zaman dulu kita tahulah Nabi SAW yang paling dekat dengan Allah. Doanya mustajab, paling mustajab. Para sahabat bertemu dengan Nabi, minta pelbagai doa dengan Nabi. Selepas Nabi wafat, siapakah orang seterusnya? Abu Bakar. Sebab itulah Abu Bakar darjatnya sangat tinggi. Darjat Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar sangat tinggi ketika mana Abu Bakar diberikan satu tawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana berhadapan di syurga ketika nanti, ni diceritakan oleh Nabi. Abu Bakar ketika mana dia masih lagi hidup, Allah telah pun janjikan, wahai Abu Bakar, kamu ahli syurga. Tapi tak kala kamu berada di pintu syurga nanti ni, Allah akan bagi satu tawaran kepada kamu. Wahai Abu Bakar, pilihlah pintu syurga mana yang kamu nak masuk. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Sebab kita tengok apa yang berlaku kepada Abu Bakar. Keyakinan dia, ketakwaan dia bersama dengan Nabi-Nya sangat kuat. Sebab itulah tak kala kota Mekah ketika itu memulau Nabi tidak percaya kepada Nabi dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Mereka datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sahabat kamu Muhammad telah menyampaikan satu berita yang luar biasa, yang mengarut wahai Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tanya kepada masyarakat Mekah, apa dia? Nah, Muhammad telah mengaku yang dia telah pun pergi ke Palestin dan naik ke langit. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar kata, kalau itu datang daripada mulut Muhammad, maka itulah kebenaran. Luar biasa. Macam kita tiba-tiba Tok Imam kita tiba mengaku esok semalam naik ke langit. Siapa nak percaya? Mungkin Tok Bilal kot orang pertama yang percaya. Maka darjat Tok Bilal tu tinggilah kalau betul. Itu pun kalau betul. Kan? Wallahu a'lam.
Jadi itulah Imam Mahdi. Bila mana dia keluar, maka dialah orang yang paling soleh. Keadaan dunia ketika itu sampai pukul berapa ni? Sampai pukul apa? Isyak. Lama lagi Bolehlah buat muka-muka mengantuk sikit. Ada hint sikit nak berhenti ni. Jadi bila mana Imam Mahdi ni di hari dekat sangat dengan Imam Mahdi nak dilantik sebagai Al-Mahdi, kan bumi ketika itu dalam kerosakan, peperangan demi peperangan, kekacauan demi kekacauan. Ketika itu jugalah pada tahun itu Allah mengilhamkan kepada Imam Mahdi untuk pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Semata-mata nak menunaikan ibadah haji sahaja, tidak lebih dan tidak kurang. Tak pernah terbayang di fikiran Al-Mahdi Muhammad ibn Idris yang dia ni adalah Al-Mahdi yang disebut oleh Nabi. Tak pernah dibayangkan oleh Muhammad ibn Abdullah yang dia ni akan jadi pemerintah dunia akan datang. Tak pernah dibayang. Dia tak pernah bayang yang dia akan terima satu jawatan yang sangat luar biasa. Dia tak pernah terbayang yang dia akan memerangi Ad-Dajjal. Tak pernah dia bayang. Sebab itulah dia pergi ke kota Mekah semata-mata nak menunaikan ibadah haji sahaja. Dalam masa yang sama Allah mengilhamkan juga para ulama. Dalam masa yang sama, dalam tahun yang sama, Allah mengilhamkan, Allah campak naluri-naluri dalam hati-hati para ulama yang soleh, yang hatinya bersih, yang kita ma'ruf akan kealiman mereka, ulama-ulama besar. Allah ilhamkan ke dalam hati mereka untuk pergi ke kota Mekah juga pada tahun yang sama. Apa sebab dia? Sebab nak menunaikan ibadah haji juga. Lalu ketika itulah kita tengok ramai para ulama pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka di sanalah kata Nabi SAW, bila mana para ulama menunaikan ibadah haji ini masing-masing datang personally, bukan rancang ada grup para ulama nak pergi ke haji, tidak. Masing-masing pergi. Dalam keadaan mereka menunaikan ibadah haji, ketika itulah masing-masing melihat ada satu watak, ada satu pemuda, cirinya sama yang disebut oleh Nabi SAW. Ciri-cirinya, ciri-ciri Al-Mahdi itu ada kepada pemuda itu. Maka bila mana seorang demi seorang ulama memerhatikan pemuda itu, maka seorang demi seorang mula approach pemuda itu, mula pergi mendekati pemuda itu, dan berlakulah sesi soal jawab dengan pemuda itu. Maka ditanyalah para ulama, kamu ni berasal daripada mana, kamu siapakah ayah kamu, di manakah kamu lahir, dan apa sekian-sekian banyak persoalan yang ditanyakan ulama kepada pemuda ini. Lalu ketika itulah bila mana berlaku sesi soal jawab dengan para ulama, maka ketika itulah para ulama memberitahu kepada pemuda itu, wahai pemuda, sesungguhnya kamulah yang kami tunggu-tunggu, dan kamulah yang disebut oleh Nabi SAW adalah Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Kamulah Al-Mahdi. Ketika itu Al-Mahdi, dia tak rancang pun dia nak jadi Al-Mahdi. Dia tak tahu pun dia nak jadi Al-Mahdi. Dia pergi ke kota Mekah nak menunaikan ibadah haji sahaja. Tiba-tiba dikerumuni oleh para ulama, di-approach oleh para ulama, wahai Al-Mahdi, wahai pemuda, kamulah Al-Mahdi yang disebut oleh Nabi. Kamulah orang yang ditunggu-tunggukan. Seluruh dunia menantikan kedatangan kamu. Seluruh dunia merindui kepimpinan kamu, wahai Al-Mahdi. Ketika itulah Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun, dia tak tahan, dia tak sanggup nak menerima satu bebanan yang sangat luar biasa. Dia terkejut. Kata para ulama, dia terkejut dengan satu tanggungjawab yang luar biasa yang menyebabkan Imam Mahdi balik ke rumah asal dia, balik ke kampung halamannya, iaitu di kota Madinah. Bahasa mudahnya, dia melarikan dirilah daripada sekumpulan ulama yang approach dia tu. Dia balik ke kota dia, balik ke kampung dia. Maka diceritakan juga bila mana dia balik ke kampung di kota Madinah, rupa-rupanya ketika itu kan berlaku kekecohan, peperangan demi peperangan, tidak stabil. Itulah yang berlaku di kota Madinah ketika itu. Di kota Madinah berlaku rusuhan, berlaku peperangan, pergaduhan, kerosakan yang menyebabkan Imam Mahdi tak boleh nak tinggal di kota Madinah, yang menyebabkan Imam Mahdi kembali ke kota Mekah.
Lalu bila mana kembali ke kota Mekah, bertemu balik dengan para ulama. Bila mana ulama-ulama itu bertemu kembali dengan Imam Mahdi dan di-approachkan balik, wahai Imam Mahdi, terimalah satu jawatan ini, sesungguhnya kamu sahaja yang layak, wahai Al-Mahdi, sesungguhnya seluruh umat Islam menantikan keadilan daripada kamu. Wahai Al-Mahdi, kamu lihat apa yang berlaku kepada orang Islam pada hari ini ditindas. Wahai Al-Mahdi, kamu lihat apa yang berlaku kepada Palestin pada hari ini, Palestin ditindas. Maka terimalah satu jawatan ini Al-Mahdi. Maka ketika itulah Imam Mahdi, dia terpaksa menerima tanggungjawab itu. Maka dikatakan para ulama dan beberapa pandangan para ulama juga, seramai 313 orang ulama lah antara orang yang terawal yang berbai'ah kepada Al-Mahdiyun. Di antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad. Maka disitulah akan dibai'ahnya Imam Mahdi. Maka kumpulan pertama yang akan berbai'ah kepada Imam Mahdi adalah kumpulan para ulama. Seramai, ada pandangan mengatakan seramai 313 orang para ulama. Boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Cuma itu pandangan para ulama sahaja. Maka bila mana kumpulan pertama melakukan satu bai'ah di mana di tempat awam, dilihat oleh ribuan masyarakat ketika itu, kan kota Mekah ramai, kebiasaan menunjukkan haji ramai, dilihat oleh ribuan, ratusan manusia ketika itu, maka ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang boleh diviralkan. Maka masing-masinglah akan mengambil telefon masing-masing, akan merekod dan akan post dalam media sosial. Maka di hari pertama Imam Mahdi dibai'ah, viral satu dunia yang mengatakan Al-Mahdi telah pun dibai'ah di kota Mekah. Viral satu dunia ketika itu. Sebab satu dunia umat Islam, kita menantikan kedatangan Imam Mahdi. Sebab waktu itu sudah pun Islam dah tak mampu nak menanggung satu derita yang luar biasa. Islam dibunuh, Islam ditindas, Islam dilakukan pelbagai jenis rupa. Kerana ketika itulah ketika waktu masa yang sangat kritikal, yang hanya Al-Mahdi sahaja yang dapat menyelamatkan umat Islam ketika itu. Yang menyebabkan bila mana berlaku satu perkara yang hari inilah, bila mana berlaku satu perkara yang viral, ada orang menari kat KLCC tak pakai baju, apa orang buat? Ambil phone, rekod, betul tak? Post dalam TikTok. Contoh, pakcik-pakcik ada TikTok ke? Ada TikTok? Ada kot. Bila mana dipost dalam TikTok, di media sosial, Facebook dan sebagainya, adakah perkara itu akan jadi viral? Yes, perkara itu akan viral. Sama juga bila mana berlaku kepada Imam Mahdi. Bila mana sesuatu yang asing berlaku dan dilihat oleh masyarakat ketika itu, dan mereka menyangka ini boleh jadi viral, dan mereka akan rekod dan mereka akan post dalam media sosial, maka ketika itulah berpusu-pusu manusia, sampai berpusu-pusulah manusia daripada seluruh dunia yang menantikan kelahiran kedatangan Imam Mahdi. Mereka akan pergi kepada Imam Mahdi. Daripada Thailand pergi, daripada Vietnam pergi, daripada Eropah, semuanya, semua akan tertumpu kepada kota Mekah. Sebab nak berbai'ah kepada Imam Mahdi. Sebab satu lagi nak menyahut surahan Nabi SAW, mafhum dia, seandainya kamu dapati Al-Mahdi telah pun dibai'ah, maka pergilah, bersegeralah kamu kepadanya, meskipun terpaksa kamu merangkak dalam salji. Nabi memberi satu arahan kepada kita, seandainya kamu dapati Imam Mahdi telah pun dibai'ah, bersegeralah kamu pergi kepada Imam Mahdi, meskipun terpaksa merangkak dalam salji. Maka bila mana kita baca fiqh jihad, yang diwajibkan untuk pergi kepada Imam Mahdi adalah golongan lelaki. Golongan yang tua dikecualikan, golongan wanita dikecualikan, golongan kanak-kanak dikecualikan, golongan yang kurang upaya dikecualikan. Golongan lelaki yang sihat, yang dewasa. Maka ketika itulah pelbagai jenis fikiran, macam-macam fikiran yang ada kepada manusia ketika itu. Nak pergi ke Imam Mahdi, hutang tak bayar lagi. Nak pergi tinggal anak, kalau aku mati macam mana? Hutang bank tak bayar lagi. Hutang kereta baru je nak start bayar kan. PTPTN tak settle lagi. KWSP tak tepus lagi. Macam mana? Agak-agak kita boleh ke terpilih? Agak-agak kita ni di antara orang yang disebut oleh Nabi, ataupun orang yang disebut oleh Nabi, orang yang tidak akan pergi kepada Imam Mahdi. Sebab dekat sangat dengan kemunculan Imam Mahdi. Lepas saja kemunculan Imam Mahdi akan lahirnya, akan keluarnya Ad-Dajjal.
Sebab itulah ketika itu Al-Mahdi memerlukan tenaga umat Islam yang sangat-sangat ramai. Okay, boleh berhenti? Boleh berhenti? Berapa minit lagi? 5 minit lagi? Boleh? Lalu bila mana keadaan begitu ramai yang pergi kepada kota Mekah, semua orang pergi. Yang tak pergi adalah mereka yang ragu-ragu. Aku nak pergi, macam mana nasib suami, macam mana nasib isteriku, macam mana nasib keluarga aku, macam mana nasib kesihatan ayah, ibuku dan sebagainya. Maka orang yang tak pergi itulah orang yang tidak menyahut surahan Nabi SAW. Lalu bila mana semua dunia tertumpu nak pergi kepada Imam Mahdi, mungkin tiket flight pun dah penuh. Kalau ada teknologi lagi, wallahu alam. Kalau ada teknologi, tiket flight akan penuh, kereta akan berpusu-pusu nak masuk ke kota Mekah, kereta api yang ada di kota Mekah akan penuh. Mungkin orang akan menggunakan jalan kaki, naik kapal dan sebagainya. Sebab nak bersegera pergi kepada Imam Mahdi untuk berbai'ah kepada Imam Mahdi. Lalu ketika mana sudah ada satu kumpulan yang berbai'ah kepada Imam Mahdi, ini the best point yang kita boleh kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Lepas ni kita boleh berhenti. Bila mana berpusu-pusu orang pergi kepada Imam Mahdi, ketika itulah Imam Mahdi memberi satu isyarat kepada satu dunia, kepada seluruh umat Islam, beralihlah perjalanan kamu daripada kota Mekah ke kota Palestin. Kerana kata para ulama, bagaimana kamu nak confirmkan, bagaimana kamu nak pastikan orang yang kamu bai'ah itu adalah Imam Mahdi yang original, Imam Mahdi yang asli? Sebab hari ini ramai yang mengaku jadi Imam Mahdi, betul tak? Tambah-tambah di India, di India, di Pakistan dan sebagainya. Ramai yang mengaku Imam Mahdi. Tapi bagaimana kata para ulama, kamu nak mengatakan, kamu nak confirmkan yang orang yang kamu bai'ah itu adalah Imam Mahdi yang original? Kata para ulama, di hari dibai'ahnya Imam Mahdi, satu dunia heboh dengan kedatangan Imam Mahdi. Ketika itulah kamu akan dapati akan ada satu tentera. Di hari Imam Mahdi dibai'ah, akan keluar satu tentera yang disebut oleh Nabi Jaish As-Sufyani ataupun tentera As-Sufyani. Pada hari ini tentera itu belum lagi ada, mungkin disembunyikan, ataupun pada hari ini nama yang mereka guna adalah nama yang lain. Tapi Nabi gelarkan mereka adalah Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyani. Mereka lah akan keluar, mereka lah akan bergerak daripada markas mereka menuju ke kota Mekah semata-mata nak memerangi Imam Mahdi. Itulah sebab ulama kata kenapa Allah sembunyikan kehadiran Imam Mahdi, Allah sembunyikan keberadaan Imam Mahdi. Sebab kalau Allah telah pun zahirkan daripada awal Imam Mahdi akan dilahirkan di hospital Kuala Lumpur, contoh, agak-agak apa jadi? Banyak sniper ni nak tunggu kan, nak tembak-tembak Imam Mahdi. Sebab Yahudi tak suka. Sebab bagi Yahudi, mereka tahu yang mereka akan ada penyelamat, tapi penyelamat mereka adalah Ad-Dajjal, dan penyelamat kita adalah Al-Mahdi. Sebab itulah Allah sembunyikan keberadaan Imam Mahdi. Sebab hari pertama Imam Mahdi dibai'ah, kalian akan dapati, kata Nabi, akan keluar satu tentera, iaitu Jaish As-Sufyani, dan mereka akan bergerak daripada markas mereka menuju ke kota Mekah untuk menentang Imam Mahdi. Dan bila mana mereka sampai di satu tempat Al-Baidah berdekatan di Mekah, ketika itulah bumi akan buka seluas-luasnya dan akan menelan kesemuanya pasukan Jaish As-Sufyani. Mereka akan mati dalam ketika itu juga. Keseluruhan Jaish As-Sufyani yang bergerak bersama-sama ketika itu, mereka akan mati ketika itu bila mana bumi dibuka seluas-luasnya dan mereka ditelan oleh bumi. Dan ketika itulah kalian yakin, semua Islam yakin yang orang yang kita bai'ah adalah Imam Mahdi yang original. Dan ketika akhir sekali insya-Allah, dan ketika itulah Al-Mahdi, bila mana sudah pun dibai'ah oleh ramai para ulama dan ramai umat Islam telah pun dibai'ah, dan Imam Mahdi memberi satu isyarat kepada seluruh umat Islam yang belum lagi sampai untuk beralihlah pergerakan kalian daripada kota Mekah, pergilah ke kota Palestin. Kerana Imam Mahdi akan bawa satu bala tentera yang ramai daripada kota Madinah, iaitu semua orang Islam daripada kota Madinah yang berbai'ah kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi akan bawa keluar kesemuanya. Kata ulama, bila mana Imam Mahdi bawa keluar semua tentera-tenteranya, kota Madinah dan kota Mekah kosong, sunyi.
Sebab semua orang tertumpu kepada Al-Mahdi. Di mana sahaja Al-Mahdi pergi, maka di situlah ada umat Islam. Siapa tengok ada satu filem dekat Netflix kalau tak silap, Al-Masih. Dia berjalan dengan kereta, maka ramailah orang ikut dia. Itulah ibarat dia. Maka bila mana Imam Mahdi telah pun bawa satu pasukan keluar daripada kota Mekah menuju ke kota Palestin. Menuju ke kota Palestin. Kenapa? Sebab nak membina satu kerajaan yang baru, nak membina satu kerajaan Islam yang baru. Maka bila mana Imam Mahdi bersama dengan umat Islam yang lain bergerak daripada kota Mekah ke kota Palestin, maka di sana akan ada pasukan-pasukan Jaish As-Sufyani yang berbaki. Mungkin ada yang berbaki, yang tukang jaga camp pertahanan, yang mungkin tukang masak dan sebagainya, yang berbaki di Palestin. Maka mereka-mereka yang berbaki itulah akan diperangi akan dibunuh kesemuanya dan akan diperangi oleh Al-Mahdi dan semua orang Islam ketika itu, yang menyebabkan Imam Mahdi berjaya menawan kota Palestin. Imam Mahdi berjaya menawan kota Palestin dan bermulalah detik-detik kerajaan Imam Mahdi yang baru, dan Imam Mahdi akan menebarkan keadilan. Imam Mahdi lah akan menjadi presiden umat Islam ketika itu. Semua orang Islam akan bernaung di bawah kuasa Imam Mahdi, dan semua orang akan merasai keadilan seperti mana dunia ketika itu, Islam ketika itu merasai kezaliman. Semua merasai keadilan, tapi akan ada orang tak puas hati, kan? Mesti ada orang tak puas hati. Maka lahirlah, berkumpullah, kata Nabi yang terakhir sekali. Maka bila mana Imam Mahdi membina kerajaan selama 9 tahun ke 8 tahun, umat Islam merasai kepimpinan Imam Mahdi. Ketika itulah ada satu isyarat, ada satu berita yang disampaikan musuh kepada Imam Mahdi. Musuh telah pun berhimpun, musuh telah pun bersatu di bawah satu panji. Semua orang bukan Islam berada di bawah satu panji, iaitu panji nak menentang Imam Mahdi. Dan setiap daripada satu itu mereka akan bawa bendera, dan kesemua bendera itu ada 80 bendera, dan satu bendera itu mewakili sebuah negara. Tadi di awal tadi saya sebut, hari ini kita ada 8 bilion manusia. Tak tolak lagi yang perempuan, tak tolak lagi yang kurang upaya, golongan tua dan sebagainya, tak tolak lagi. Tapi lebih kurang 8 bilion. Islam 2 bilion sahaja. Kalaulah berlaku peperangan Malhamatul Kubra yang disebut oleh Nabi, itulah jumlah yang akan umat Islam ketika itu akan hadapi. Jadi itu sahaja untuk kuliah kita pada malam ni. Jangan buat muka excited, buat muka ngantuk semua. InsyaAllah itu kuliah kita pada malam ni. Moga-moga apa yang saya sampaikan berkaitan dengan, pertama sekali adalah berkaitan dengan bagaimana keberkatan Nabi SAW. Saya kongsikan sikit, saya tahu mungkin dah ada Maulid Nabi di surau ini. Yang kedua, saya kongsikan sikit berkaitan dengan akhir zaman. Kerana kita tengok Zionis Israel menggunakan sentimen-sentimen Yahudi di atas satu bangsa agama. Mereka merealisasikan projek normalisasi Israel di mata dunia pada hari ini. Mereka menormalisasikan, menganggap apa yang Israel buat kepada Palestin adalah satu perkara yang normal. Padahal pencerobohan Israel terhadap Masjidil Aqsa ini telah pun melanggar satu perjanjian. Sebab dulu pada tahun 1948 mereka ada satu perjanjian, Islam, Yahudi dan Kristian. Tapi Yahudi pada hari ini melanggar perjanjian itu, dan mereka menyerang kota Palestin, dan mereka nak menakluk kota Palestin. Sebab kefahaman mereka, kefahaman puak-puak Yahudi adalah selagi mana puak Yahudi tidak bersatu di kota Palestin, selagi itulah Dajjal tidak akan keluar. Dan selagi mana tidak berlaku kerusuhan, peperangan demi peperangan, Dajjal pun tidak akan keluar. Sebab itulah mereka create peperangan. Mereka create peperangan dan mereka bawa rakyat-rakyat Yahudi untuk berkumpul di Palestin. Sebab itu syarat dia. Dan mereka yakin syarat itu benar, iaitu akan kumpul. Bila mana berkumpulnya Yahudi di Palestin, maka Dajjal akan keluar. Maka moga-moga apa yang saya kongsikan pada malam hari ini bermanfaat. Mungkin tadi saya kongsikan mungkin tak habis. InsyaAllah kalau sempat kita buat next, kalau sempat ada rezeki, insyaAllah. Wallahualam. Moga-moga apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.